So bismillahirrahmanirrahim, kita akan start dengan topik 3, momentum and impulse. Topik ini ada 2 sahaja subtopik. So kita tengok terus dekat flipbook ni. Credit to Madam Huda, Madam Huda yang buat flipbook ni. Okay, so ini flipnote-nya, momentum and impulse. Kita start terus dengan momentum dulu. Okay, right, so momentum ni adalah satu benda yang ada velocity. Itu je, senang je nak tahu ada momentum ke tak. Awak tanya benda tu, kau ada mass tak? Kau tengah bergerak tak? So kalau ada dua benda ni, maksudnya di tengah ada momentum. Okay, so dua benda yang affected by effect momentum, which is mass dengan velocity, dan they are directly proportional. Maksudnya lagi besar mass, lagi besar momentum. Lagi besar speed, lagi besar velocity, lagi besarlah momentum. Formula dia P equals mv. Okay, simbol untuk momentum adalah P kecil. Okay, lepas tu dia adalah vector quantity. So bila vector quantity, kita pentinglah direction of momentum tersebut. Ada direction, maksudnya kita nak tahu direction momentum tu adalah dengan tengok direction velocity. So kalau direction velocity to the left, maksudnya momentum to the left. Kalau dia upwards, itulah upwards and so on. Okay, so dia depends on direction of velocity. Lepas tu dia punya unit ataupun SI unit dia kgms negative 1. Sorry. Macam mana kita nak ingat? Tengok balik je formula. Formula dia mv. So obviously awak tahu apa unit mass, apa unit velocity kan. Senang saja. Okay, yang ns ni nanti dulu. Okay, so kita tengok impulse pula. Impulse ni apa pula? Apa beza dengan momentum? Okay, kalau momentum ada mass dengan velocity kan. Impulse ni pula apabila awak ada force dan force tu contact dengan apa-apa surface. Okay, so maksudnya kata contoh paling senang adalah awak tampar orang. So bila awak tampar orang, tangan awak akan contact with the surface of kulit orang tu kan. Contoh kulit lah tampar. So bila tampar, kena kulit, so maksudnya ada time contact dengan tangan awak dan kulit orang yang awak tampar tu. So dua tu benda penting. Force, awak apply force, dan contact time tangan dengan kulit orang yang awak tampar. So itu adalah impulse. Okay, force time multiply, force multiply by time. Kalau ditulis kat sini time interval, tapi time interval tu senang faham adalah contact time anda dengan benda yang anda apply force tersebut. Force tu sendiri dia boleh panggil impulsive force, average force, net force, tu semua memberi maksud yang sama. Okay, tu formula, itulah beza impulse dengan momentum. Okay, daripada definition dia pun dah lain dah. Cuma both are vector quantities. Maksudnya impulse pun ada direction dia juga. So macam mana nak tahu direction impulse adalah kita ikut direction force. Okay, so kalau direction force tu ke kiri, maksudnya impulse tu ke kiri and so on. So macam mana nak tentu direction? Impulse adalah ikut force yang kita apply. Right. Lepas itu, tadi tu formula J equals to Ft. So unit dia pun awak tahu daripada formula lah. Force, unit dia Newton. Time, unit dia second. So Ns, unit untuk impulse. Okay. Lepas tu, selain daripada formula, awak juga boleh cari impulse menggunakan graf Ft. So awak tengok kat flipbook ni, Ft, graph. So kalau bentuk curve macam ni, maksudnya awak cari area under the graph of this curve. Itulah impulse anda. Dua cara lah awak boleh cari impulse. Formula, definition dia J equals Ft dengan area under the graph. Dan awak juga boleh cari impulse dengan teorem ini. Impulse momentum theory ataupun teorem dia panggil. Di mana dia relate momentum dengan impulse. Okay, momentum dan impulse ni lebih kurang sama, cuma dia berbeza. Sama tapi berbeza. Apa tu? So perbezaan dia adalah awak ada bola. Bola tu awak baling kat dinding. So bila awak banding kat dinding, mula-mula awak baling tu dia ada speed dia. Kan? Lepas tu bila dia langgar dinding, speed dia akan berubah, betul tak? Velocity dia akan berubah. Okay, so bila velocity berubah, maksudnya di sini awak ada impulse lah. Okay, sebab impulse maksudnya perubahan momentum. Okay,
perubahan momentum equals to impulse. Itulah relationship impulse dengan momentum. Okay. Impulse is not equals to momentum, it is equals to change in momentum. Okay, sebab bila awak apply force akan berlaku perubahan velocity, which means momentum pun akan berubah. Okay, so sebenarnya 3 cara awak boleh cari impulse. Equation dia, definition dia J equals to Ft, graph Ft dengan relationship J equals to delta P. Okay, delta P tu change in momentum. Okay, so that's why kalau tengok, kalau change of momentum, final tolak initial kan. So final unit dia kgms -1. Initial pun kgms -1. So maksudnya di sini, anda punya unit untuk impulse dengan momentum dia boleh interchangeable. Sebenarnya awak nak guna kgms -1 untuk impulse pun tak salah. Okay, alright. So itu je saya nak clearkan. So habis sebenarnya untuk momentum and impulse. Okay, cuba bagi tahu saya. Kena on mic Kereta ni ada momentum tak? Tak ada, dia tak bergerak. Kenapa? Sebab apa? Dia tak bergerak. Sebab Ada madam. correct. Sebab dia pegun. Tapi dia dia stationary. Kalau yang ni, kucing ni Ada. ada sebab dia tu gemuk, ada mass obviously, lepas tu dia tengah bergerak. So ada. Kalau ini Ada. Ada Okay, Nissan. so saya nak Ada. tanya, momentum kereta ke momentum cat lagi besar? Kereta. Kenapa? Kereta. Lagi berat. Dia lagi tinggi. Mesin dia besar. Okay, mass lagi besar dan kereta lagi laju lah dia punya velocity kan daripada cat tu. Kita boleh safely assume. Okay, right, good. Next, soalan impulse. Ini ada impulse tak? Tak ada. Tak ada pelanggar. Enggak. Ada. Ada? Touch surface. Tak ada pelanggaran. Kaki dia tak Pelanggaran? lantai. Dia tak ada touch surface. Kaki dia letak lantai. Saya ada dengar orang cakap surface tadi. Yes. Force tu dia kena touch any surface. Apa-apa surface. Barulah dia ada time contact. Contact betul, time betul. kan. Barulah impulse tu ada. Macam ini. Okay. Kena tumbuk sampai terkeluar gigi dia. Barulah ada impulse kat sini. Ni apa? Siapa kenal ni? Saya Tama. Pakuito. Saya sama. Naruto. Pakuito. Okay, antara Saitama One Punch Man ni dengan baby ni, siapa impulse dia lagi besar? Baby. 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 Naruto. Serious lah, the baby yang comel ni. Okay, obviously impulse is directly proportional dengan force. So dia punya force Saitama ni one punch saja boleh bunuh siapa-siapa saja. So kita assume force dia very very high compare dengan baby ni. So impulse dia lagi tinggi. So habis dari segi konsep-konsep semua ni, harapnya anda faham momentum tu apa, impulse tu macam mana nak cari. Kita akan tengok example supaya awak boleh buat soalan nanti. So example 1 ni dia bagi ada satu tennis ball yang bergerak initially ke kanan. So dia ada initial velocity dia kat sini. Okay, 100 ni kat sini. Lepas tu dia bounce dekat wall ni, so dia ubah arah. Okay, dia ubah arah dan dia bagi juga value untuk V which is final velocity tu. Okay, lepas tu dia suruh cari initial dengan final momentum. B pula dia suruh cari impulse. C pula dia suruh cari apa ni? Impulsive force pula, F. Okay, so kita tengok macam mana cara nak buat dia. So initial final senang saja guna formula momentum P equals to mv. So kalau initial, final. Cuma yang saya nak emphasize kat sini, tengok betul-betul dekat final momentum. Okay, final momentum dia letak negatif dekat value V. Okay, kena letak negatif dekat value V sebab arah dia ke kiri. Okay,
Arah ke kiri je kita decide dia sebagai negatif. Sama juga dengan arah bawah. Kita buat dia jadi negatif. Soalan kedua dia minta impulse. Formula impulse kan J equals to Ft. Tapi dalam soalan tak ada information F, tak ada information T. So carilah option lain. Graf pun dia tak bagi. So maksudnya awak kena guna impulse momentum theorem. Okay, sebab awak dah ada initial dengan final. Okay, so dah dapat. Okay, kenapa negative value? Perlu ke letak negative value? Kalau tak letak salah ke tidak? Okay, jawapan dia kena letak negative value sebab negative value ni menunjukkan, saya tengok soalan dia, calculate the impulse to the ball by the wall. Kiranya dia tengah minta impulse by the wall to the ball. Beza impulse ball to the wall dengan wall to the ball. Kalau wall to the ball maksudnya force dia tengah apply dekat ball adalah ke kiri. Kalau ball to wall ke kanan. So sebab itulah bila kira-kira awak dapat negatif, betul lah sebab direction dia mesti to the left sebab wall ke ball soalan minta. Okay? Okay. Untuk last kali dia suruh cari force, dia bagi time. Therefore awak guna yang equation impulse yang mula-mula tadi. So nampak dapat jawapan, mesti dapat jawapan negatif kat sini sebab force on the ball daripada wall tu act on ball adalah to the left. Okay, next soalan. Soalan dia bagi graph. So bila dia bagi graph FT, first thing kalau saya akan tengok axis dia. Sebab saya nak tengok sama ada dia punya unit apa. Nampak? Unit dia kilonewton. Kalau ini unit dia millisecond. Dia bukan meter second tu adalah millisecond. So saya tahu milli adalah negative 3. Saya tulis siap supaya tak tertinggal information ni masa jalan kira nanti. So ini kilo, 10 darab 3. Okay. Lepas tu baru saya jawab. Apa dia bagi ni? Dia bagi mass of tennis ball dalam gram. So kena tukar ke kg. SI unit Lepas tu dia cari impulse. So daripada graph ni awak kira area under the graph. Lepas tu untuk soalan kedua dia suruh cari velocity after. So maksudnya dia nak cari V. Okay. Assuming dia serve initially at rest. So U dia 0. So guna impulse momentum theorem untuk cari value final ini. Okay, dah. Itu cara untuk jawab soalan yang graph. Saya takkan tunjuk satu-satu saya just cakap cara sahaja. So kita dah discuss habis dah chapter 3.